Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Selamat datang dan jutaan terima kasih dari saya yang kedia ini. Untuk siaran kali ini, melalui segmen isu semasa, sudah pasti berkisar di segi politik. Saya akan berbicara mengenai adakah PN gabungan parti berteraskan Melayu dan Islam. Jadi, jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu intro channel dan penerangan ringkas mengenai channel bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini. Jom kita. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia di sini untuk menemani saya. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap dan berdoa agar kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga kita juga berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita, baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini, channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti isu semasa, sketsa kehidupan, seni budaya, my inside story dan lain-lain. InsyaAllah, segmen sketsa kehidupan, seni budaya, my inside story dan lain-lain akan saya pindahkan dari channel ini ke channel Nur Zaman Production dalam waktu yang terdekat ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom kita ikutinya. Jom kita. Jom kita ikuti kupasannya. Adakah PN gabungan parti berteraskan Melayu dan Islam? Bersatu mendakwa mereka parti orang Melayu. Mereka akan perjuangkan kepentingan Melayu. Malah di awal penubuhan Bersatu, mereka ada agenda untuk menggantikan UMNO sebagai parti orang Melayu. Sementara PAS pula mendakwa mereka parti Islam, membawa agenda untuk mendaulahkan Islam di negara kita ini. Niat dan hasrat ini memang baik, namun harus diingat, niat dan hasrat yang baik tidak pernah sekali-kali menghalalkan cara. Kini Bersatu dan PAS bergabung dalam satu wadah perjuangan yang dinamakan Perikatan Nasional atau ringkasnya PN. Sekiranya peneraju Bersatu dan PAS yang bergabung dalam PN ini betul-betul berpegang kepada akhlak dan moral orang Melayu dan Islam, pasti mudah untuk mereka menarik perhatian orang Melayu yang rata-ratanya Islam untuk menyokong mereka. Persoalannya kini, adakah kepimpinan PN khususnya Bersatu dan PAS berpegang kepada akhlak dan moral orang Islam dan Melayu? Apa yang dapat kita lihat, kepimpinan PN khususnya Bersatu dan PAS tidak pernah berpegang kepada akhlak dan moral orang Melayu dan Islam. Adakah penyokong dan pendukung PN khususnya Bersatu dan PAS sedar akan perkara ini?
Jom kita ikuti terus kupasan ini. Jom kita. Kalau kita kata kita orang Melayu dan Islam, kita wajib membawa diri kita dengan moral dan akhlak orang Melayu dan Islam. Sekiranya kita membawa akhlak dan moral sebagai seorang Islam dan Melayu, bukan saja diri kita akan dihormati, malah agama dan bangsa kita juga akan dihormati. Jadi adakah selama ini PN khususnya Bersatu dan PAS membawa akhlak dan moral sebagai orang Melayu dan Islam? Saya rasa tidak. Langkah pertama mereka mengkhianati mandat yang rakyat berikan kepada Pakatan Harapan atau PH melalui langkah Sheraton adalah menyimpang jauh dari akhlak dan moral orang Melayu dan Islam. Apabila kita bercakap mengenai khianat, orang Melayu yang mengikuti sejarah perjuangan Melayu pasti tidak akan lupa pengkhianatan Si Kitol dan Raja Mandela sehingga membawa kepada kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka. Hakikatnya, tidak ada sesiapa pun yang ingin dikhianati, tidak kira bangsa atau agama. Orang yang dikhianati akan merasa teramat sakit, bagaikan ditusuk sembilu. Namun kepimpinan PN yang dipelopori oleh Bersatu dan PAS telah melakukan khianat untuk berkuasa. Jadi, bagaimana PN dapat mendapik dada mengatakan mereka parti yang memperjuangkan orang Melayu dan Islam? Bagaimana orang bukan Melayu dan Islam hendak menghormati bangsa dan agama kita? Jom ikuti terus kupasannya. Jom kita. Di samping itu, kepimpinan PN yang mengatakan mereka adalah pejuang bangsa dan agama tidak pernah hormat akan payung bangsa Melayu, iaitu Raja Melayu, khususnya yang di Pertuan Agong. Mereka bukan saja tidak hormat yang di Pertuan Agong, malah sanggup menipu baginda yang di Pertuan Agong, malah rakyat keseluruhannya, asalkan matlamat mereka tercapai. Apa agaknya yang mereka tipu? Bagi penyokong dan pendokong fanatik PN, mungkin tidak sedar. Mungkin juga ada yang sedar, tapi tetap menyokong agar matlamat kepimpinan mereka tercapai. Seawal malam pengiraan undi semasa PRU ke-15. Lagi, semasa pengiraan masih berjalan di awal pagi, Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin dan Tuan Guru Tan Sri Datuk Sri Abdul Hadi Awang telah muncul di kaca TV mengatakan PN telah berjaya membentuk kerajaan dan pihak istana telah mengutuskan surat kepada beliau. Bagi mereka yang rasional dan bukan fanatik kepada PN, pasti dapat merasakan kenyataan Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin itu satu perbohongan yang nyata. Mana mungkin pihak istana mengutuskan surat, sedangkan SPR yang menguruskan pilihan raya belum membuat pengumuman rasmi. Diyakini pihak istana tidak akan bertindak selagi tidak dapat pengesahan daripada pihak SPR yang ditugaskan menguruskan pilihan raya.
menyerahkan kepada budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Apabila Yang di-Pertuan Agong meminta parti-parti yang mempunyai majoriti mengemukakan SD, maka Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin telah menghantar 115 SD. Dalam 115 SD itu termasuk 2/3 dari GPS yang telah pun menarik sokongan, juga 10 orang ahli parlimen BN yang menyatakan sokongan kepada beliau, yang pada hakikatnya salah mengikut undang-undang anti lompat parti. Kita dapat lihat di sini bagaimana Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin cuba menipu Yang di-Pertuan Agong. Kemudian Yang di-Pertuan Agong telah memanggil PH dan PN berbincang, dan Yang di-Pertuan Agong menyarankan agar PH dan PN membentuk kerajaan campuran, dan sudah pasti Datuk Seri Anwar akan ditunjukkan sebagai Perdana Menteri kerana PH mempunyai kursi yang terbanyak dalam pilihan raya tersebut. Namun ditolak oleh Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin. Seterusnya, Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin dengan ditemani oleh Tuan Guru Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang mengadakan sidang media dan dengan sombong menyatakan mereka menolak cadangan itu kerana mereka mempunyai 115 orang ahli parlimen yang menyokong mereka. Apabila PN menolak, maka Yang di-Pertuan Agong telah memanggil BN dan GPS menghadap dan mengusulkan cadangan PH, BN dan GPS membentuk kerajaan perpaduan. Ketiga-tiga gabungan ini menjunjung kasih akan titah Yang di-Pertuan Agong. Maka terbentuklah kerajaan perpaduan dan kemudiannya disertai oleh GRS, Warisan dan lain-lain parti kecil. Namun sebelum mengumumkan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong mengambil langkah yang berhati-hati dengan mengadakan sidang Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong mendapat pandangan dan restu Majlis Raja-Raja. Tan Sri Muhyiddin dan PN tetap tidak berpuas hati dan mengatur berbagai langkah seperti menggugat Parti UMNO. Beliau menggunakan pemimpin-pemimpin UMNO yang menyokong beliau untuk menghalang usul agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO agar tidak dipertandingkan. Usaha ini gagal. Kini diberitakan golongan yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang berusaha menawan 3 kerusi naib Presiden UMNO dan 25 kerusi anggota MKT UMNO serta sayap-sayap UMNO seperti wanita, pemuda dan puteri UMNO. Nampaknya Tan Sri Muhyiddin dan pemimpin PN langsung tidak menghormati titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15. Hasrat Yang di-Pertuan Agong tidak akan ada lagi kemelut politik semasa pemerintahannya ini dan berharap Datuk Seri Anwar akan kekal menerajui negara. Alhamdulillah. Begitulah pembicaraan mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain.
Di sini saya akan mengulas isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Persoalannya kini, nampak jelas Tan Sri Datuk Haji Mahyudin Yassin dan kepimpinan PN tidak langsung menghormati titah Yang di-Pertuan Agong, dan pemilihan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada hakikatnya mendapat sokongan dan dokongan Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi bagaimana Bersatu dan PAS boleh mendakwa mereka parti yang berteraskan Melayu dan Islam sekiranya mereka tidak pernah menghormati Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu lainnya yang menjadi payung orang Melayu selama ini. Jadi, saya harap kawan-kawan fikirkanlah. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di video lain nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih sudi mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.